Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Sidang jemaat yang berpuasa sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sempena Ramadan al-Mubarak yang telah berjalan dah setengah dah, panggil nisfu dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan orang kata hari ni hari Jumaat merupakan orang kata kita mengingatkan tentang rukun ketebah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apabila perintah Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertakwa kepada Allah, dan kita capai takwa kita dengan Ramadan al-Mubarak, dengan kita la'allakum tattaqun. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan lagi iman dan amal soleh, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sepenuh-penuhnya. Sidang jemaat yang berada di bulan Ramadan sekalian, bulan Ramadan yang kita telah dengar banyak-banyak perkara amalan-amalan yang soleh. Alhamdulillah kita pun boleh tunai dah. Agak kata banyak dah juga kita kata. Kemudian kita tinggal lagi hari-hari, malam-malam yang kita nak menunggu pengen 10 akhir Ramadan, yang tak berapa hari lagi, yang tak berapa malam lagi. Insya-Allah Subhanahu wa taala kemuncak Ramadan kita beriktikaf di masjid. Sedangkan iktikaf di masjid, kita masuk masjid, tiap-tiap kali masuk masjid kita niat iktikaf sudah jadi iktikaf. Tetapi iktikaf di 10 akhir Ramadan merupakan perintah khas daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita beriktikaf dengan sepenuhnya ataupun dengan sebanyak-banyak kita melakukan amalan iktikaf di masjid. Alhamdulillah. Kalau kita tinjau, kalau kita tengok kepada seruan Ramadan daripada awal lagi, suruh kita orang kata kebaikan segeralah kita buat. Jadi nampak kenyataan sungguh-sungguh. Apabila kejahatan mari, kita minta wijau, minta boleh tinggal. Minta kita tu orang kata tinggal sungguh-sungguh akan kejahatan-kejahatan. Itu seruan Ramadan al-Mubarak pada awal-awal lagi. Dan apabila masuk Ramadan, alhamdulillah kita boleh beramal sungguh-sungguh. Moga-moga ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu meningkat sekali apabila kemuncak Ramadan mari kepada kita. Dan kita apabila sampai nisfu, sampai setengah Ramadan, kita disuruh baca kunut, meningkatkan lagi doa kunut kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa sampai 10 akhir pula seperti ayat saat inilah kita meningkatkan lagi iktikaf kita di bulan Ramadan penuh-penuh. Oleh itu Ramadan sepenuhnya kita isikanlah segala amalan-amalan yang soleh, mahakam hamdi sebanyak-banyak mungkin.
Apabila kita pelat mari dah setengah pada noh seolah tergapo lagi hak kita butuh, kita temtimlah, tambahkanlah, bersungguhkanlah di malam-malam yang masih ada lagi. Walaupun sehari kita kata nak tengok anak bule, tak nampak anak bule hari raya Aidilfitri, kita pun nak puasa lagi dengan rasa gembira. Itulah harganya kita dengan Ramadan Al-Mubarak. Saudaraku sidang jemaat yang ingin menambah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kalau kita ukur dengan diri kita, kita berasa kata sia-sia, kita berasa kata cuy-cuy, dan berasa kata tak ada gapo kali. Itu menunjukkan kepada hati kita telah buta dengan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita. Lebih lagi satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Adakah terdetik hati kita untuk mengamalkan segala amalan-amalan di malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan itu? Ini merupakan hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita. Seolah-olah kata tiap-tiap malam lah Lailatul Qadar berlaku. Padahal Lailatul Qadar hanya satu malam saja. Tetapi tidak menentu mana-mana malam mana yang satu. Walaupun sekalipun kita yang beriktikaf 10 akhir Ramadan, insya-Allah Subhanahu Wa Taala pada malam-malam yang witir, pada malam yang 27, malam 7 likur kita kata, kita bersungguhlah. Tetapi hakikat sebenar sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersungguh satu Ramadan lagi. Hingga sampai pada hari ini dan juga seterusnya. Ini merupakan imanan wahtisaban yang kita nak hidup tiap-tiap saat di Ramadan Al-Mubarak, sama ada pada siang hari, sama ada pada malam hari, sama ada dalam kita mengejarkan Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Inilah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya hamba dia kembali kepada dia sungguh-sungguh. Kalau tidak kembali lagi hamba dia di bulan Ramadan Al-Mubarak penuh-penuh, maka seolah-olah kata sudah carilah di bulan-bulan lain. Tidak ada bulan-bulan lain melainkan Ramadan Al-Mubarak saja kebaikan-kebaikan yang begini. Oleh itu masa yang masih ada lagi, hendaklah kita bersungguh dengan hati dan niat kita untuk melakukan segala amalan yang soleh. Amalan yang soleh kadang-kadang kita tak ada kena buat sangat. Dan niat kita yang baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidur dalam hak kita puasa pun kita boleh amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran satu juzuk satu hari. Dan malam kita bertarawih dengan penuh iman dan wahtisabah. Dan segala-galanya merupakan amalan yang soleh yang bertaboreh di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh buat pada tiap-tiap masa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah, apabila kita baca surah kata Al-Qadar, apabila kita baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang Ramadan, kadang-kadang kita buat kata puas dengan hak tullah. Ni tabiat kita seolah kata takabur dengan apa yang kita berasa kata kita reti dah, kita tahu dah. Tetapi menjiwai, merasai kemanisan iman di atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, kita tak khabar. Sehingga kita memperlekeh-lekeh ayat Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dengan tidak sedar diri. Oleh itu, Ramadan Al-Mubarak, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran, satu bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Hendaklah kita menghargai sungguh ayat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun satu ayat. Satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala merupakan rukun ketebah yang kita dah dengar tiap-tiap minggu. Adakah kita faham sungguh-sungguh? Adakah yang menjadikan orang kata cara hidup kita sungguh-sungguh, atau kita lalai dengan satu ayat menyebabkan kita lalai juga dengan ayat-ayat yang lain, sehingga Al-Quran gitu kita baca saja dan kita tidak erti faham dalam arti kata kehidupan yang sebenar. Kita telah maklum dan kita telah mengerti, kita telah dengar kata Al-Islam adalah sebagai cara hidup. Dan cara hidup yang sempurna inilah cara hidup di bulan Ramadan Al-Mubarak, yang penuh kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala amalan-amalan yang kita telah lakukan dan sedang lakukan dan kita akan lakukan lagi. Insya-Allah Subhanahu Wa Taala Ramadan pada tahun ini menjadi rem badan cai kepada kita untuk kita mengubah sikap kita daripada malah kepada rajin, daripada kita kepada jumuk kepada maju, daripada kita kepada lemah iman kepada kuat iman, daripada malah beramal soleh rajin kepada beramal soleh, daripada kita maya sore kepada semaya berjemaah, lain-lain lagi.
pengajaran Ramadan, hikmah Ramadan yang mesti kita memberati sungguh-sungguh, yang mesti kita membuat perhatian sungguh-sungguh. Seolah-olah cara hidup kita kalau kita faham sungguh-sungguh, kalau kita mengerti sungguh-sungguh, nak wis semua setahun ni Ramadan al-Mubarak. Tetapi oleh kerana kita mengikut hawa nafsu, di antara hawa nafsu kita ialah makan dan minum kita tak boleh tinggal tiap-tiap hari. Seolah kata seksanya kita lapar dan dahaga, puasa kita derajat yang paling rendah sekali. Tetapi kalau kita isi dengan membaca Al-Quran, isi dengan amalan yang soleh, isi dengan menajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rohani kita akan kenyang dan tubuh badan kita pun akan kenyang juga. Tidak berasa lagi lapar dan dahaga seperti mana manusia-manusia yang puasa hanya lapar dan dahaga. Walau bagaimana sekalipun, alhamdulillah kita umat Islam hari ini seluruh dunia menyambut Ramadan dengan keadaan yang baik sekali. Dah kita tengoklah orang kata di mana-mana manusia beramal dengan puasa Ramadan yang menjadi fardu kepada kita, dan beramal dengan perkara-perkara yang sunat yang banyak yang sedang bangkit di segi amalan-amalan Islam. Saudara sidang Jumaat yang dimati Allah, apabila kita sebut Ramadan, dah belum pada Ramadan dan dalam Ramadan, dalam tazkirah kita sebut tentang kelebihan Ramadan. Hak kita dah sebut hak tullah tu kita tak ada rasa lagi. Apalagi kita kata hak rahsia Ramadan yang banyak lagi. Kalau kita tengok sejarah Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang soleh dulu, mereka begitu berasa bahagia dengan Ramadan. Mereka begitu berasa rindu dengan Ramadan. Mereka itu terisi dengan amalan-amalan Ramadan, menghargai sungguh dengan apa saja mereka kata bentuk segala amalan di bulan Ramadan al-Mubarak. Tetapi kita hari ini acu boleh nak lepas-lepas Ramadan. Acu bolehnya kita hari ini seolah-olah kata bahasa kata mengganggunya Ramadan dengan kita. Apakah iman kita umat akhir zaman hari ini sangat lemah begitu sekali? Di zaman fitnah-fitnah pada hari ini, yang mana manusia beriman di pagi-pagi dan di petang sudah jadi kupu. Beriman di petang, pagi sudah kupu. Ini zaman fitnah, zaman akhir zaman. Oleh itu kita meningkatkan amalan Ramadan dengan iman dan takwa dengan arti kata yang sebenar, dengan kita menyahutkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh. Hisablah diri kita, hisablah jiwa kita, hati kita dengan perasaan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kalau kita nak sentuh tentang kata isu semasa pula, dah macam-macam isu semasa berlaku yang sentiasa berlaku di antara masa kepada semasa, menyebabkan kita seolah-olah kata hanyut dengan semasa, hanyut dengan isu semasa. Kita tidak boleh terima isu semasa dengan keadaan yang syar'i, dengan keadaan yang kita nak turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja mari isu semasa kita pun hanyut mengikut isu semasa. Ini juga merupakan umat akhir zaman yang hanyut cinta kepada dunia, kasih kepada dunia dan takut pada kemati. Al-Wahan. Sehingga kata apa saja kemajuan dunia mari kita terima penuh-penuh. Tetapi kita yang menjadi masalah kita lalai kepada Allah SWT, kita deraka kepada Allah SWT. Kita pujanya kepada kemajuan-kemajuan yang menyebabkan kita deraka kepada Allah SWT. Sebenarnya kemajuan untuk kita hidup menjadi mudah, untuk kita hidup di dunia sementara dan untuk jadi alat untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Apa saja yang dikatakan isu semasa dah perlu kita tangani, perlu kita menghadapi dengan sungguh-sungguh mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduannya. Di antaranya kita kata lani dari segi pilihan raya, segi kamerang. Belakang saya nak sebut juga segi kamerang. Karena kamerang seolah kata benda yang tinggi, politik, siasah dalam Islam seolah kata cara pemerintah, yang mana kita duduk di negeri Siah ini menjadi kewajipan kita dah kena turut undang-undang. Walaupun sekalipun dalam hak kita nak pilih siapa dia, insya-Allah Subhanahu taala kita kata orang hak molek-molek jadi calon, kita pilihlah orang molek. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan pilih di antara hak molek-molek tu yang paling molek jadi pemimpin kita. Dan apabila jadi sebaliknya, jadi hak tak molek, jadi hak kita tak kenal, jadi hak lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila jadi pemimpin dah, wajib kita memberi nasihat pada dia. Wajib kita tegur dia di atas perkara hak tak molek hak dia buat tu. Ini merupakan satu kewajipan kita terhadap orang pengkata apa saja dah akan menang yang berlaku pada hari ini. Moga-moga orang pengkata akan menang dah tidak jadi menghalang kita daripada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita orang Islam sudah tentulah
sebakti dengan siasah Islamiah orang kata untuk kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menjadi orang kata tanggungjawab di segi orang kata hubungan sesama manusia. Inilah di antara isu-isu semasa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita menjalani segala ajaran Allah Subhanahu wa taala yang bermula daripada akidah Islamiah, ibadah, akhlak dan seterusnya pergi kepada siasah, pergi kepada alam antara bangsa seperti mana yang berlaku di zaman salafus soleh dulu, kebangkitan Islam dulu dan kebangkitan akhir zaman pun berlaku. Seolah-olah begitulah caranya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menetapkan menjadi kita tetap dalam iman dan takwa kepada Allah SWT sungguh-sungguh sehingga kita boleh ibadat kepada Allah SWT sungguh-sungguh. Moga-moga Ramadan pada tahun ni, pada masa yang ada lagi ni, dah menjadikan kita manusia yang lebih suci, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha wa ati'uh la'allakum turhamun. Sebelum pada khutbah yang kedua, dah kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninjaukan kembali kepada khutbah pada minggu-minggu yang lepas. Dikatakan Ramadan dah kepanasan yang menghanguskan muka menjadi hitam-hitam. Dan alhamdulillah dah udara panas inilah menggambarkan Ramadan al-Mubarak. Semoga kepanasan itu membakarkan segala sifat-sifat yang terkeji yang duduk bersara dalam hati kita sejak daripada kita beranak lagi. Misalnya kita kata sifat takabur, sifat sombong, dah sifat hasad dengki, dah sifat orang kata kasar dan lain-lain lagi, seolah kata sifat-sifat hati yang terkeji yang bersara dalam hati kita. Kita bakarlah dia. Dah kita bakarlah dia, kita canarlah dia supaya dia bersih sebersih-bersihnya dengan Ramadan al-Mubarak. Bila kita menghayati isi Ramadan sungguh-sungguh, pengertian Ramadan sungguh-sungguh, hikmah Ramadan sungguh-sungguh, ia dapat menyucikan jiwa kita daripada segala sifat-sifat yang terkeji yang duduk sebati dalam hati kita. Dan orang yang kata Ramadan yang mengisikan pada kita segala amal yang soleh ni, dah hendak kita gilap lagi hati kita dengan nur, cahaya, iman, barakah yang sepatutnya berlaku di bulan Ramadan. Maka kita ambil sungguh-sungguh, dah kita amal sungguh-sungguh, kita menjadi pakaian hidup kita sungguh-sungguh. Karena kita bimbangnya Ramadan yang Tuhan nak beri segala kebaikan ni jadi sebaliknya. Benda yang Tuhan nak beri segala kebaikan ni jadi sebaliknya kepada kita. Wal-iyazubillah min zalik. Jadi celakanya kita apabila kita tidak boleh buat segala kebaikan. Celakanya kita apabila kita tidak boleh tinggal segala kejahatan-kejahatan sama ada dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Oleh itu, kita muhasabahlah diri kita. Dan muhasabahlah dalam masyarakat kita sebagai tanggungjawab pemimpin terhadap rakyatnya, terhadap tanggungjawab yang Allah SWT akan soal kepada kita. Dah oleh itu kita kembalilah kepada Allah Subhanahu taala dengan secara mutlak. Dengan secara kita minta taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu taala dengan segala ilmu pengetahuan, dengan segala iman dan takwa, dengan segala hidayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Ramadan sepenuhnya, kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh jadi masuk dalam diri kita, masuk dalam keluarga kita, masuk dalam masyarakat kita, untuk mendidik kita supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Kerana hikmah Ramadan la'allakum tattaqun. Kata bahawa ini pun ittaqullaha haqqa tuqatih. Masalah diri kita, adakah kita menjadi orang yang sebaik-baik bertakwa ke tak? Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu
di sisi Allah ia orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ataupun takwa ada di Ramadan sekarang. Dah takwa ada di rukun ketebah sekarang. Tetapi mari pada diri kita, jiwa kita, hati kita, perbuatan kita, amalan kita tidak menggambarkan bahawa kita bagi sebagai orang bertakwa dengan arti kata yang sebenar sungguh-sungguh. Oleh itu, dah kecuali kita dalam Ramadan adalah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Agar maghfirah yang Tuhan kata tiap-tiap amalan kita dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat maghfirah sungguh-sungguh. Bukan main-main yang kita nak buat main dengan masalah kehidupan kita sungguh-sungguh. Ya sementara di dunia, yang nak mati pula kita pada satu hari nanti. Oleh itu kita sedarlah sungguh-sungguh. Semoga Ramadan pada Tuhan menginsafkan kita, menjadikan kita manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang kuat jiwanya dengan iman dan takwa, menjadi manusia yang maju sebagai al-Islam sebagai cara hidup, insya-Allah Subhanahu wa taala. Satu korun seorang mujaddid akan lahir untuk membangunkan al-Islam dengan pemimpin yang adil, insya-Allah Subhanahu wa taala kita menyambut penuh-penuh. Prosesnya ialah Ramadan al-Mubarak inilah. Kalau kita dengar sejarah dulu, Islam benar dengan sebab Ramadan al-Mubarak. Hari ini pun lagu itulah kalau kita nak benar, isikanlah Ramadan sungguh-sungguh dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk menjadikan umat yang mulia, umat yang maju, umat yang berjasa kepada dunia, umat yang menyelamat manusia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.